Salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan tengok modul 1 tingkatan 5 iaitu analisis dan tafsiran penyerta kewangan untuk membuat keputusan. Tajuk 1. Analisis penyerta kewangan dan perbandingan prestasi. Diharapkan di akhir pembelajaran ini murid boleh menerangkan tujuan analisis penyerta kewangan dan menerangkan jenis nisbah dalam analisis penyerta kewangan. Tujuan analisis penyerta kewangan ada 3. Yang pertama, membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan. Kedua, membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Dan ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Jenis nisbah dalam analisis penyerta kewangan ada 3. Yang pertama dipanggil nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Untuk video kali ini kita akan lihat nisbah keberuntungan. Tujuan nisbah keberuntungan adalah untuk mengukur kemampuan sebuah perniagaan dalam memperoleh keuntungan. Ada 4 pengiraan kita boleh gunakan untuk mengira nisbah keberuntungan. Yang pertama, peratus untung kasar atas kos jualan atau dipanggil tokokan. Peratus untung kasar atas jualan, margin untung kasar. Peratus untung bersih atas jualan atau margin untung bersih. Dan pulangan atas modal. Dan diharapkan di akhir pembelajaran ini murid boleh mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan. Lihat yang pertama, peratus untung kasar atas kos jualan atau tokokan. Tujuannya untuk mengukur peratus pertambahan pada kos barang bagi mendapatkan harga jualan. Rumus untuk mengira peratus untung kasar atas kos jualan adalah untung kasar bahagi kos jualan darab 100%. Jadi daripada maklumat yang diberi, kita mesti tahu untung kasar dan juga kos jualan. Kita tengok contoh pertama. Diberi jualan bersih 112,000, kos jualan 70,000. Tapi mengikut rumus yang diberi, kita perlu tahu untung kasar dan kos jualan. Kos jualan telah diberi 70,000. Sekarang ni kita cuma perlu cari untung kasar. Cara mengira untung kasar adalah seperti di sebelah kanan tadi, di dalam bulatan merah. Untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan, iaitu 112,000 tolak 70,000 dapat 42,000, gantikan sebagai untung kasar. Untung kasar 42,000 bagi 70,000 darab 100%, kita akan dapat 60%. Jadi tafsirannya, bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperolehi adalah 60 sen. 60% itu adalah 60 sen. Kita tengok yang kedua. Peratus untung kasar atas jualan atau margin untung kasar. Tujuannya kita nak melihat untung kasar yang diperolehi daripada setiap ringgit jualan bersih. Rumusnya, untung kasar bagi jualan bersih darab 100%. Kita lihat contoh 2. Diberi jualan 130,000, untung kasar 20,000, pulangan jualan 30,000. Daripada rumus, kita perlu tahu untung kasar. Untung kasar telah ada. Jualan bersih. Jualan bersih tidak diberi. Jadi kita cari jualan bersih. Jualan bersih adalah jualan tolak pulangan jualan. Gantikan 130,000 tolak 30,000. Jadi jualan bersihnya adalah 100,000, gantikan pada jualan bersih. Jadi 20,000 bagi 100,000 darab 100%, kita dapat 20%. Jadi tafsirannya, bagi setiap ringgit atau bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperolehi ialah 20 sen. 20% itu maksudnya 20 sen. Kita tengok pengiraan yang ketiga, iaitu peratus untung bersih atas jualan atau dipanggil margin untung bersih.
Tujuannya untuk mengukur untung bersih yang diperolehi bagi setiap ringgit jualan bersih. Rumusnya, untung bersih bahagi jualan bersih darab 100%. Kita tengok contoh 3. Diberi jualan RM90,000, untung bersih RM20,000, pulangan jualan RM10,000. Sedangkan rumus kita perlukan untung bersih dan jualan bersih. Untung bersih telah diberi RM20,000. Tapi jualan bersih kita perlu cari. Seperti tadi, jualan bersih, jualan tolak pulangan jualan, gantikan RM90,000 tolak RM10,000, dapat RM80,000. Jadi, peratus untung bersih atas jualan adalah RM20,000 bahagi RM80,000 darab 100%. Kita dapat 25% atau 25%. Jadi, tafsirannya, bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 25 sen. Kita lihat yang terakhir sekali, pulangan atas jualan. Tujuannya untuk mengukur untung bersih bagi setiap ringgit modal yang dilaburkan. Rumusnya, untung bersih bagi modal awal darab 100%. Kita tengok contoh 4. Dia beri modal awal RM85,000, untung bersih RM15,300. Oleh itu, pulangan atas modal, untung bersih bagi modal awal darab 100%. Dua-dua maklumat telah diberi, masukkan saja nilainya. RM15,300 bagi RM85,000 darab 100%. Kita dapat 18%. Jadi tafsiran sini, bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperolehi ialah 18 sen. Jadi diharap daripada keempat-empat pengiraan tersebut, murid boleh mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan.